Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, kita memanjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita bertemu lagi dalam siri dialog pendidikan Majlis Dakwah Negara yang disiarkan secara live, secara langsung pada setiap hari Khamis jam 3 petang. InsyaAllah ini adalah kali yang ke-16 dah kita melaksanakan program ini, dan pada kali ini kita akan teruskan dengan berbahas tentang tajuk yang telah kita pilih, dan kali ini adalah merupakan turutan kepada perbincangan yang telah dibuat pada minggu lalu berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari ataupun SDG. Pada minggu ini kita nak lihat apa pandangan Islam tentang SDG ini. Pada minggu lepas kita telah berbahas ataupun telah berbincang dengan ahli panel, termasuklah saudara Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi pada minggu lepas, dan ada permintaan daripada mereka yang mengikuti perbincangan ini untuk kita lanjutkan ataupun perluaskan lagi perbahasan ini dalam perbincangan ini, kerana mereka melihat ada kepentingan untuk kita dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam lagi kepada khususnya kalangan publik kita, dan juga lebih penting juga pada pihak berkuasa yang merancang pembangunan. Alhamdulillah pada minggu ini kita dapat menampilkan lagi sekali saudara saya Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi yang sudah pun memberikan buah fikiran beliau pada minggu lalu, dan hari ini juga kita menampilkan seorang lagi pembahas, iaitu Dr. Wan Fariza Aliyati Wan Zakaria dari Fakulti Pengajian Islam UKM. Dan kali ini saya bersama-sama dengan Dr. Azmul Fahimi mengendalikan. Saya ingat oleh kerana kita ada dua panel, Dr. Azmul pun boleh jadi panel pada hari ini kalau dia bersedia. Saya tengok Prof. Mansur pun ada join kita dulu. Prof. Mansur ni nanti kita boleh panggil dia juga bagi pandangan. Tak ada masalah, dia menyorok itu. Okey. Pada minggu ini kita nak lihat secara mungkin secara lebih khusus pandangan Islam tentang pembangunan lestari ini. Kita dah pun mendapat sedikit sebanyak kefahaman pada minggu lalu tentang apakah pembangunan lestari ini dan kenapa dia diperkenalkan, apa kepentingannya dan sebagainya, dan beberapa isu juga telah kita bangkitkan pada minggu lalu. Cuma hari ini bila kita melihat, kita nak melihat pembangunan lestari ini dari sudut pandang Islam, tentulah ada perkara-perkara yang mungkin perlu kita ketengahkan. Kalau mungkin kalau saya boleh bagi sedikit sudut pandangan saya, apabila kita bercakap tentang pembangunan ini, kita sebenarnya bukan bercakap tentang benda, kita bercakap tentang manusia. Jadi sebab yang dia pembangunan ini dia tak jadi sendiri. Dia bukan benda yang berlaku secara semula jadi begitu. Pembangunan ini berlaku kerana ada tangan yang melakukannya. So inilah yang menjadi isu yang lebih besar pada hemat saya, sebab oleh kerana yang melakukan itu adalah tangan manusia, maka kita nak bincang juga tentang
kedudukan manusianya. Kalau dalam Al-Quran kita rujuk konsep khalifah dalam Quran itu cukup jelas ya. Dalam surah Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila ada berlaku dialog di antara Allah SWT dengan malaikat tentang hal khalifah ini, dan pada peringkat awalnya persepsi malaikat terhadap khalifah ini, dia kata adalah makhluk yang membawa kerosakan dan boleh membuat kerosakan dalam. Jadi mana pada manusia itu ada potensi melakukan kerosakan. Jadi ini mungkin perkara-perkara yang bakal kita sentuh sikit sebanyak. Dan selebih itu, kalau dalam Islam, maqasid syariah. Maqasid itu tujuan. Apa yang kita buat, dia ada tujuan dia. Dan kalau dalam maqasid syariah itu ada dibahas secara detail ya, dan secara panjang lebar tentang apakah yang perlu di-tackle ataupun yang perlu diambil kira apabila kita melakukan sesuatu berasaskan kerangka maqasid syariah. Jadi oleh kerana itu, dan saya kira Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi yang mengepalai center ini tentulah mendapat input yang banyak ya daripada para ilmuwan di UIA dan mungkin di luar UIA dari segi melihat konsep kesejahteraan dan sebagainya daripada sudut pandang yang lebih seimbang yang lebih hampir dengan kehendak Islam. Jadi pada petang ini kita ada ruang masa yang agak lumayan untuk para panel menyampaikan pandangan dia. Saya akan berikan ruang masa yang insya-Allah secukupnya untuk mereka dapat membahaskan perkara ini dan memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah. So untuk permulaan ini, saya ingat saya nak minta Prof. Madya Dr. Zainal dulu. Dr. Zainal, dia beritahu saya dia ada nota juga nak tunjuk kita. Tak apalah, kita akan lihat apa yang beliau dapat sumbangkan kepada kita pada petang ini. Silakan Dr. Zainal untuk memulakan diskurs kita ni. Sila. Ya, saya rasa saya dah share tu. Okey. Terima kasih Prof. Zaid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sekali lagi bagi peluang yang saya rasa memang saya nanti-nantikan, sebab saya rasa banyak soalan yang dikemukakan sepanjang engagement kita ya. Saya mohon menggunakan slide ini sebab saya rasa ada beberapa soalan yang saya sendiri mencari jawapan. Jadi mungkin ini beberapa isu yang kritikal yang selalu bila kita buat engagement ini yang dipanjangkan ya. Yang selalu saya inilah ialah saya kena letak caveat, saya bukan daripada Islamic Studies, tetapi dalam bidang ini saya percaya perlu penyatuan ilmu ya. Tidak ada orang yang ada PhD dalam bidang Islam and Sustainable Development. So dia salah satu, even dalam Sustainable Development pun tidak ada ya. Kerana itu saya rasa tertarik bila Prof. Zaid kata ini kerja pembangunan ni kerja tangan ya. Kita ada dua jenis tangan je, tangan Islam, tangan Muslim, tangan non-Muslim ya. Jadi dalam keadaan sekarang SDG ni dibuat oleh tangan non-Muslim ya? Dan kita ini daripada tangan Muslim ya. Jadi satu benda yang saya rasa saya cuba ketengahkan dan masih mencari jawapan hingga sekarang ni pun ya, even di peringkat UIA pun satu perbincangan yang hangat ya. Bila kita perkenalkan sustainability yang dilihat daripada tangan belah sana masuk dalam UIA yang dilihat sebagai tangan Muslim ya. So bila tangan ini ditemukan, maka di situlah jari-jari itu ada yang belaga dan ada yang tak belaga ya. Jadi kerana itu saya rasa Dr. Wan Farizah pun kita diberi peluang ni, alhamdulillah. Saya looking forward to this platform sebab saya rasa ada banyak persoalan yang perlu kita berani ketengahkan ya. Soalan pertama. Soalan kedua, isu yang selalu diketengahkan adalah adakah SDG yang ada ni tak cukup Islamik ya, ataupun tak Islamik pun. Ini pendekatan yang besar. Sama ada bila kita nak tengok dari segi Islam tu, kita ada dua pilihan. Satu, kita nak tengok bermula dengan semua benda ada Islam, ataupun satu lagi kita tengok adalah semua benda tak Islam. Ini memberi pendekatan yang berbeza dan kita akan ada lihat kalau akademik lah, ada dua literature yang berbeza. There's two school of thought. Dia akan ada 2-3 point yang melihat something wrong of SDG tak Islamik, dan pendekatan yang saya ambil adalah spiritnya, value-nya adalah Islam tapi ada unsur-unsur yang perlu ditambah baik.
dan apakah dia. Jadi cabarannya adalah sekarang ni nak tarik dekat mana, ya, saya tahu saya rasa Prof Mansur ni ikut ni, dia dekat mana yang kita nak tarik yang common ni itu, dan sebenarnya pada saya itulah Islam. Yang SDG perjuangkan itulah Islam, ya. Maknanya apakah Islam tak ada dalam SDG selama ni? Pada saya ada, ya. Tapi di mana ruang kosong antara Islam yang sudah sustainable sejak zaman Prophet lagi, zaman 1400 tahun dulu, even sebelum tu pun, ya. Jadi soalan yang seterusnya, jadi saya terfikir, ya, sekarang ni selama ni yang kita nak Islamkan ni the Muslim tu ataupun SDG tu nak diislamkan, ya. Jadi di UIA, I think Prof Zaid dah sebut ini, ya. Saya rasa ini ayat yang memang kritikal pada kita. Dua ayat ini yang Prof Zaid dah jelaskan juga. Fasad fil ard ini memang satu konsep yang besar, ya, dan kita perlu kupaskan, dan ini satu di apokalipso macam-macam Armageddon dan sebagainya memang sudah dibincangkan, tetapi bila kita bawa dalam konteks Islamic perspektif, penceritaan kita, ya, pengenalan penghujahan kita, kerangka yang kita kemukakan itu pada saya tidak cukup kukuh untuk kita yakinkan pihak non-Muslim bahawa kita dah ada semua benda ni. Ya, padahal jelas dalam hadis dan Quran pun sudah ada segala benda, tak ada tinggal pun. Ya, sama ada you tengok konsep dari segi Islamic perspektif, dari segi environment, economics dan social, ya. Sebab itu dan saya juga ingin secara cepat, ya, di Prof Zaid, ya, sekadar mengemukakan idea yang saya ingin bincangkan. Kita sudah terlalu biasa dengar hablum minallah dan hablum minannas, tapi yang ketiga ni hablum minal alam, kalau tak salah bahasa Arab saya, ya. Ada dulu saya ingatkan hablum minal bi'ah, rupanya tak betul ada tuan Arabiknya. Dia tidak wujud fake bi'ah ada, ya. Tapi ini sebenarnya yang tidak dibicarakan. Maknanya how critical is our relation with surrounding. Kita ada zaman perang kita tak boleh potong pokok. Tetapi dalam contemporary discourse, it has to be expanded into the concept of climate change, greenhouse gas dan sebagainya. Yang itu yang saya rasa dalam Islam sudah jelas, tetapi kita perlu angkat lagi. Kita perlu ketengahkan lagi, dan tak boleh kita nak tunggu mungkin orang daripada Islamic Studies ketengahkan ini. Sebab kita tidak ada, ya. Pengintegrasian ilmu, keberanian kita untuk temukan dua ini masih lagi dalam proses pembinaan, ya. Jadi dalam konteks yang sama juga kita ada konsep mizan, kampung mizan yang Dr. Prof Zaid mentionkan tadi. Ini sebenarnya benda-benda yang ketengahkan sebagai sambungan daripada dulu, Prof Zaid, ya. Sesuatu yang kita dah cakap minggu lepas, ya. Maksudnya benda ni sudah ada dalam diri kita, ya. Jadi secara lebih mendalam sikit pada pandangan ilmu cetek saya lah, ya. Ini tiga perkara bagaimana kita boleh ketengahkan, ya. Sebab ini saya ambil daripada kelas saya lah, ya. Ini kita ajar student kita supaya sebagai student UIA ni nak kena. Sebab bila Tan Sri, bila rektor bercerita ni, student ni kena didedahkan lah supaya dia menyambut dan faham konsep-konsep yang diketengahkan, ya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, ya. So di dalam itu sudah ada konsep-konsep lain yang saya rasa kalau kita boleh permudahkan, begini rupanya. Ya, okay. Sebab dalam pembangunan lestari kita ada ekonomi, kita ada sosial, kita environment. So yang nak dicari adalah mizan di tengah-tengah. So dalam konsep ekonomi pula kita dah ada konsep sedekah, zakat yang sudah jelas membantu dari segi individu dan juga masyarakat. Ya, itu dari segi ekonomi. Dari segi environment pun kita ada konsep khaliq, creation, ya, konsep mizan pun dah ada, sustainable use of natural resource pun dah ada. Ya, jangan membazir, konsep taharah, bersihan semua dah ada ni, ya. Dan konsep sosial saya rasa satu konsep yang besar adalah konsep khalifah, ya, vicegerency, which is very important, dan juga dari segi musyawarah. Maksudnya dalam konteks sosial, interaksi antara setiap individu, interaksi komuniti. So tiga-tiga ni sebenarnya sudah cantik, dah ada, ya, sudah ada dalam Islam, tetapi mungkin cabarannya dan satu kesalahan sedikit adalah sebelum tangan non-Muslim memperkenalkan SDG, tangan kita ni di mana kita letakkan agenda ini supaya dia masuk dalam konteks perbincangan, ya. Saya mungkin tarik sedikit, saya segerakan ini, ya. Ini dari segi social aspect ni, meneruskan lagi yang tadi itu saya, dan juga satu konsep yang lagi, ya, mungkin Dr. Wan boleh tambah yang ini. Pada saya rukun Islam yang ada ini sudah cukup, ya, sebagai the most beautiful tool for sustainable development, ya. Kita ada konsep puasa, ya, untuk poverty, untuk sebagainya. Kita ada konsep zakat, kita ada konsep haji, ya. So ini tenet of iman tu ketepikan, itu bukan rukun Islam yang baru, itu rukun iman. So konsep ini sudah ada, cuma untuk kita praktiskan dalam konteks yang lebih, dan saya juga ingin nak gambarkan, ya, ini Dr. Zaini perkenalkan slide ini. Konsep di mana hadis ini sudah kita selalu dengar, 3 amal yang kita tinggalkan, dan amal ini kalau kita tengok dari segi sedekah yang kita beri, itu sustainable consumption.
knowledge yang kita ada itu sustainable development. Maksudnya ilmu yang kita bagi itu akan memastikan sustainability in future. Dan sustainable future kita, sebab sustainable kita bukan di dunia, sustainability kita di akhirat. Jadi doa yang diberikan. So ini adalah very beautiful applications of concept of sustainability and sustainable development yang sudah jelas ada dalam Islam, ya. Dan kalau saya nak directly, ya, towards the end, nak directly samakan konsep dalam sustainable development kita ada 5P, ya. People, planet, prosperity, peace and partnership. So dalam konsep ini, dalam keyword adil, mizan, wasatiyah, rahmah, amanah, taharah, hak, nafi', ilmu nafi' ini semua benda yang kita cuba samakan dalam konteks maqasid syariah yang Prof Zaid mention tadi. So di UIA kita cuba mapkan, ya, kelima maqasid ini dengan 5P yang disebutkan tadi. 5P yang menerajui sustainable development agenda itu. An-nafs dengan peace, ya, intellect dengan akal, lineage, nasab dengan planet, ya, property dengan mal, religion, partnership. Ya. So kalau tengok SDG-nya pula dengan Qurannya. So saya ini jadi kupasan di kalangan student kita sebab subjek ni untuk makluman Prof Zaid dan Dr. Wan dan yang lain. Ya. Kita perkenalkan subjek ni subjek baru sebab kita merasakan bahawa setiap pelajar di UIA ini perlu kenal konsep ni. Kita tak nak introduce SDG saja. Sebab kita tak mahu dia ketinggalan dari segi perspektif Islamnya. Sebab sekarang ni saya rasa mungkin saya boleh stop di situ, ya. Saya merasakan sebagai rumusan ni Prof Zaid, ketika mana konsep SDG, ya, SDG ni sudah dimasukkan dalam belanjawan, kita diberikan sebagai Muslim perspektif, Islamic perspektif, kita diberikan satu platform yang sangat cantik bagaimana kita sekarang ini nak mempengaruhi model pembangunan yang diturunkan. Sebab SDG sudah masuk secara rasmi, tetapi yang tidak ada sekarang ni, yang masih kurang adalah input kita from Islamic perspektif dalam model tersebut. Ya, dan itu yang saya rasa satu ruang yang kita perlu isi, dan sebab itu saya excited dengan perbincangan ini sebab saya rasa ini perbincangan yang sangat semasa dan ini ruang untuk kita betul-betul ketengahkan apa yang kita rasakan selama ini, the dynamics and beautiful of Islam, the shumulness of Islam. Ya, saya stop dulu situ, Prof Zaid. Ya, terima kasih. Cantik, ya, apa nama ni, kupasan yang awal ini. Ya, isu Islam tak Islam ini memang isu yang ya lama kita debatkan juga, ya. Mungkin 30-40 tahun yang lepas pun kita pengislaman, ilmu itu semua ada lanjutan daripada ini. So tiap-tiap kali ada perkara yang the so called baru, ya, kita pun sebenarnya tak baru pun, tapi bila nampak macam baru, so kita nak melihat bagaimana pendekatan Islam. Semuanya setakat ini saya ingat kita tak mendahului. Ini masalah dia. Bisa dikatakan SDG ni dia keluar daripada tangan lain, bukan tangan orang Islam. Jadi inilah yang menjadikan kita nampak semacam sedikit ketinggalan dari persegi ini. Walau bagaimanapun, kita harus menyambut ini sebab ini diskurs yang penting, perlu diarus perdanakan. Kerana kalau kita buat tinjauan pun, mana mungkin Wan Fariza pun nak buat, ataupun Dr. Zainal buat kajian, apakah sebenarnya landasan pemikiran dan falsafah yang ada pada perancang bandar dan kita, kan? Apa yang ada dalam kepala dia sebenarnya bila dia membuat sesuatu perancangan yang berkaitan dengan pembangunan itu, ya. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Wan Fariza, ya. Baik, tadi dah dimulakan oleh Dr. Zainal, ya. Baik, dari sudut, ya mungkin you pun tahu bahawa maqasid syariah ini dia merangkumi seluruh kehidupan kita, ya. Jadi tentulah yang bila ada data yang baru tu kita nak tengok dari segi dia punya maqasid. So agaknya sejauh mana kita dapat melihat relevannya SDG ni dalam konteks maqasid kita ada, yang kita ada. Okey, silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof Zaid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Zaid dan juga Prof Dr. Zainal dan juga termasuk Dr. Azmul, ya,
Saya rasa isu ni, SDG ni sangat mencabar lah. Jadi kalau nak bincang SDG itself as a project adalah satu projek kemanusiaan, adalah satu projek yang besar, ya. Dia adalah satu projek di bawah United Nations kan. Jadi bila kita nak lihat pada perspektif Islam, dengan mengambil kira konteks global dan international projek itu yang merangkumi pelbagai negara dan juga pelbagai dimensi yang disebut sebagai key areas dan key indicators, iaitu 17 semua tu, bagi saya sifat holistiknya ada. So Islam sebagai agama yang syumul yang menawarkan sistem din al-hayah, cara hidup. Apa yang saya berminat dengan apa yang Puan Zaid sebut tadi kan, tentang alam dengan manusia, dan situ kalau kita lihat SDG ni, di antara alam dengan manusia tu memang itulah SDG-nya. Yang tak ada di situ ialah Tuhannya, ya. Kalau kita tengok dia punya 17 key indicators ataupun 169 dia punya sasaran, target, ataupun 200, lebih daripada 200 dia punya sub target dia untuk dicapai dalam setiap projek itu, ya, di peringkat sampai ke peringkat kalau kita tengok pihak berkuasa tempatan lah dan civil society kan. So kat situ the missing link is tak ada tu Tuhan. So kalau kita nak lihat daripada perspektif Islam, itulah pandangan hidup yang kita boleh tawarkan kepada SDG. Sebab apa? Sebab apabila ada elemen agama, nilai-nilai agama itu akan memberi input yang berbeza kepada cara hidup kita lah. So kalau macam tadi sebagai orang Islam kan, Prof, kita tadi Prof ada sebut tentang maqasid. Maqasid syariah, maksudnya tujuan syariah itu adalah untuk memelihara agama, memelihara keturunan nasab, keturunan, memelihara harta, ya, memelihara jiwa dan sebagainya. Tentang yang memelihara, mungkin bahagian bab memelihara agama itu kita tak nampaklah dalam SDG. So itu adalah dia punya gap, ya, kalau kita sebut ialah gap, jurang. Sebab tadi ada Dr. Zainal sebut kita nak isi kat mana. So pengisian kita mungkin adalah nilai-nilai berasaskan kepada nilai agama. Prof ada sebut tadi, kita bukan, this is not our first time kita encounter such a critical interaction lah dengan dengan other civilization. Kita dulu dialog between civilization, kita pernah ada true Islamization of knowledge, kita ada. In fact masa zaman umat Islam bertembung antara falsafah Greek dengan falsafah Islam, kita nampak bagaimana ahli-ahli falsafah Islam, ya, seperti Al-Farabi, Ibn Sina kan, dia mengharmonikan antara agama dengan akal. So saya ingat umat Islam ada pengalaman yang cukup matang dalam berhadapan dengan kepelbagaian ataupun diversity. So saya bagi pandangan saya, yes, this is our opportunity to engage and to contribute positively to the world. Cuma dalam hal ini saya melihat key terms. Sebab dalam SDG dia ada key areas yang kita sebut 17 tu, tentang gender equality contohnya, tentang pendidikan. Semua itu mempunyai, kita sudah dalam pandangan Islam kita sudah ada kan, sudah pun dibincangkan, dibahaskan oleh para ulama. Isunya ialah apakah terms yang dalam Islam yang kita boleh keluarkan untuk satu persatu dalam adalah key areas yang 17 tu yang kita boleh sinkronisekan ataupun kita boleh seolahnya memberi pandangan daripada aspek kita lah, konteks kita. Sebab realiti SDG ni yang saya lihat, kalau kita biasa melihat contohnya agenda, sebagai contoh ya, yang ke-11 kan, di bawah SDG yang ke-11, key indicators dia ialah untuk pembangunan bandar, okey, ataupun perbandaran lah di situ. Ada dibincangkan tentang new urban agenda. So kalau kita lihat beberapa key terms yang di-highlightkan dalam agenda urban, new agenda urban itu, NUA ialah new urban agenda itu ialah pertama ialah inclusivity, yang kedua ialah resilience, yang ketiga ialah sustainability. Jadi
key terms yang kita anggap sebagai bersifat neutral ataupun value laden such as inclusivity. Kan inclusivity ni maksudnya keterangkuman ataupun keterlibatan. It's just a normal word, tetapi interpretasi kepada inclusivity itu ialah tergambar dalam slogan yang diterima oleh SDG itu sendiri, iaitu no one left behind. So dekat situ kalau kita lihat ada isu-isu seperti LGBT. So kalau kita pergi kepada SDG 11 akan ada tuntutan-tuntutan oleh pihak LGBT sebagai contoh kan, deklarasi LGBT untuk membawa hak-hak mereka lah kan. So dalam ini yang kita lihat ada beberapa isu yang akan timbul daripada perspektif Islam dari segi hukum dan sebagainya kan, untuk kelangsungan keturunan dan sebagainya dari segi aspek maqasid. So di sinilah saya lihat beberapa elemen daripada perbahasan ahli falsafah Islam ataupun ulama-ulama Islam. Contoh saya nak bagi kat sini ialah seperti kalau Imam Al-Ghazali apabila dia membahaskan tentang falsafah Greek ni, sama ada kita boleh terima ataupun tidak, dalam kitab Al-Muqis min ad-Dhalal dia menyediakan satu skema penilaian ya, apakah yang halal, apa yang haram, apa yang harus kan, yang boleh diterima pakai berdasarkan kepada 6 payung dan 7 payung bidang ilmu dan falsafah tu. So satu persatu dinilai. Contohnya dengan fizik boleh diterima ataupun tidak ya. Contoh dari segi fizik boleh diterima ataupun tidak, apa aspek yang menyentuh akidah, syariah ataupun akhlak yang bertentangan dengan Islam. So dia akan pergi satu persatu. Kalau daripada aspek lain pula saya tengok contohnya mungkin Prof. Zaid lebih arif kali ini, iaitu Ibn Khaldun. Apabila Ibn Khaldun membincangkan teori umuran kan, umuran ialah tentang yang asal pada perkataan amara yu'amaru umran, iaitu masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat yang tamadun ataupun yang mempunyai kemakmuran yang tersendiri. Kalau kita tengok, saya lihat dalam pandangan Prof. Mahyudin Yahya yang sangat penting, saya tengok artikel beliau dalam International Journal of West Asian Studies tahun 2011 kan, penggunaan umran al-alam itu sebenarnya merangkumi umran al-badwi, ataupun kita boleh kaitkan kalau dalam konteks sekarang ialah tentang konsep masyarakat urban dan juga masyarakat bandar dan luar bandar begitu. Ya, so badwi ini ataupun badawa itu adalah masyarakat luar bandar kan, masyarakat kampung. So dia ada di situlah umran al-badwi. Dan ada umran al-hadari ataupun umran yang berlaku di kalangan penduduk atau masyarakat di bandar. Ada umran al-ardi, ada kemakmuran yang menyentuh tentang bumi. Ya, bumi itu maksudnya tanahlah sumber kita lah kan. Ini pun dibincang juga oleh Malik bin Nabi bila disebut tentang konsep manusia itu dan bumi kan. Ini pun ada. So saya ingat ada beberapa yang lain seperti umran al-insani, kemakmuran insan itu sendiri. So kat sini kalau kita boleh kaitkan tentang modal insan lah. Dan juga umran al-bashari ataupun kemakmuran manusiawi. Ini dari segi nilai-nilai kemanusiaan, dan juga umran al-alam ataupun kemakmuran alam sejagat. So komponen itu saya rasa sebenarnya lebih luas daripada SDG. Itu pandangan peribadi saya lah. Berdasarkan kepada huraian Ibn Khaldun tentang umran itu, konsep umran yang dipecahkan oleh Ibn Khaldun itu boleh membantu kita sebenarnya untuk memahami SDG ini daripada perspektif yang lebih besar. Sebab kalau kita lihat Al-Farabi sebelum tu ada bincang juga tentang konsep kesejahteraan kan, kebahagiaan masyarakat yang ideal itu yang masyarakat yang bahagia sebenarnya. Tapi konsep kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Jadi penghuraian Ibn Khaldun juga sama sebenarnya. Kebahagiaan di dunia itu, umran al-alam itu dicapai di dunia. Bukan saja dicapai di dunia, juga di akhirat. So saya ingat elemen-elemen ini kalau kita ambil kira dalam perbahasan ataupun penelitian kita tentang SDG, kalau kita boleh gabung jalinkan, kita boleh memberi satu perspektif alternatif lah kepada SDG. Tetapi isu di situ ialah dia bukan konseptual. Sementara umran ni masih mungkin kita kata di peringkat konseptual, tetapi bila kita kaitkan dengan SDG, dia pergi, cara kerja SDG ialah dia melalui perjumpaan meeting, dia ada dialog pada setiap 2 tahun. So dalam dialog itulah dibincangkan peranan civil society, peranan kerajaan, semua terlibat di dalam
perbincangan ataupun dialog tersebut yang menyebabkan kita memerlukan kepada konsep itu diterjemahkan kepada key terms yang boleh di-KPI-kan. Isu ialah yang boleh di-KPI-kan. So cabaran saya rasa di peringkat kita ialah bukan sekadar mengenal pasti konsep. Dr. Zainal tadi memang kita nampak dari segi konseptual kan, tetapi bila kita pergi kepada target-target sasaran SDG tu, dia dah perlu kita pergi kepada KPI 169 tu, dia ada target dia, kita perlu lihat kepada contoh bentuk aktiviti ataupun macam mana katalah al-mizan, macam mana nak melaksanakan keseimbangan, contoh dalam isu alam sekitar, contoh dalam isu air. Yang itu kita kata itu dalam SDG 7 ataupun SDG 8, tetapi dia perincikan dalam bentuk tindakan-tindakan sampai kepada peringkat PBT, pihak berkuasa tempatan. So kita punya perbincangan baru peringkat konsep kan. SDG ni dah sampai praktikal je, dari segi pelaksanaannya, follow upnya di setiap jabatan kerajaan sudah maklum tentang hal ini dan mereka memang menyelaraskan. Kalau dahulu rancangan Malaysia ke-11, now untuk rancangan Malaysia ke-12, implementasi SDG ini berjalan serentak. Sebab kerajaan Malaysia ataupun negara kita ada report-report, laporan-laporan yang kita perlu bentangkan kepada pihak United Nations. Jadi saya ingat cabaran kita ialah mengenal pasti key terms ataupun key konsep yang kita boleh terjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret, program, aktiviti dan sebagainya. Allahuakbar. Terima kasih. Okey, Dr. Azmul, ada apa-apa soalan? Saya nak minta sebenarnya, saya minta Prof Mansur bagi komen sebenarnya, kerana dia ada apa nama dalam apa nama ni. Okey, Prof. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya melihat kalau SDG ni dia sebenarnya sebagai suatu respon kepada tamadun barat sebenarnya pada hari inilah, tamadun hari ini lepas daripada era kejatuhan Islam pada awal abad yang ke-20, apabila Islam itu jatuh dan juga tamadun barat yang naik, kita meletakkan mungkin di awal abad yang ke-20. Kerangka Islam sememangnya seperti yang disebut oleh Dr. Wan tadi, kita bermula dengan Ibn Khaldun pada abad ke-14 sebagai respon kepada perubahan dan pembentukan dunia dan juga tamadun Islam itu secara keseluruhan. Konsep umran asabiyah, konsep umran hadari, dan pencapaian yang paling puncak kepada tamadun Islam itu adalah umran, kemakmuran. Bagaimana ilmu itu boleh diamalkan dan dipraktikkan dalam bentuk pembudayaan, penciptaan benda dan sebagainya. Kemudian itu falsafah sejarah yang dulu, abad 14. Dan kemudian apabila dunia itu berubah, berlakunya kejatuhan Islam, berlakunya penjajahan, pembaratan, muncul pula respon baru kepada falsafah sejarah ini, seperti Malik Ben Nabi tentang decolonization, apabila dunia Islam yang dipecahkan oleh Barat itu, yang dibebaskan dari Osmaniyah itu, mulai mencari punca ke mana mereka hendak mengikut. Mereka nak mengikut. Akhirnya mereka mengikut kepada model-model baru tentang nation state, tentang negara bangsa, tentang dictatorship dan sebagainya. Akhirnya decolonization itu sebagai satu jawapan yang diberikan oleh Malik Ben Nabi. Dan kita masuk kepada era tahun 70-an, tahun 80-an, falsafah sejarah itu berubah kepada sama ada benda yang diterima pada waktu itu Islam ataupun tidak. Itu yang dipanggil oleh Naqi al-Atas sebagai Islamization, pengislaman kepada ilmu. Tapi sekarang dunia berubah, sejarah juga berubah. Kita tidak bercakap lagi soal Islamisasi, Islamization ini sama ada dia Islam ataupun tidak. Kita lebih kepada soal substance. Jadi tamadun barat mungkin sedang berjuang untuk mempertahankan resilient ketahanannya itu untuk mencapai satu tahap di mana sejarah itu perlu dipertahankan. Soal ideologi, soal demokrasi, soal tamadun barat yang sudah pun barangkali dia menggunakan banyak kerosakan dan sebagainya, perlu kepada values untuk mempertahankan tamadun yang ada pada hari ini. Jadi soal dia Islami ataupun tidak, dia bergantung kepada substance. Jadi kita lihat SDG yang dibentangkan oleh
United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu adalah satu kerangka yang sangat universal. Values-nya itu kalau sekali imbas dia agak begitu tepat dengan semua agama, dengan value sama ada Jepun, dengan agama-agama yang ada seperti Kristian, even Islam sekalipun. Cuma value-value itu kalau diperincikan lagi, kemungkinan akan ada pertembungan di antara pandangan tentang Islam. Jadi sudut Islam memang perlu ada, dan Islam memang perlu memberikan pandangan kedua ataupun pandangan alternatif. Malaysia contohnya, negara-negara Islam lain perlu memberikan pandangan alternatif yang kedua sebagai pandangan daripada dunia Islam tentang SDG ini. Jadi saya lihat dari sudut kerangka sejarahnya begitu, iaitu pergelutan tamadun pada hari ini yang boleh kita katakan sebagai Western civilization, tamadun pada hari ini untuk mempertahankan, untuk sustain, untuk memekalkan pencapaian sejarah dan tamadun mereka pada hari ini melalui pengenalan SDG ini. Tidak ada salahnya kerana kita pun, dunia Islam pun mesti melihat itu sebagai suatu keperluan untuk menyahut. Cuma kita perlu memberikan pandangan alternatif dan pandangan kedua. Seperti mana yang disebut oleh Prof. Dr. Wan tadi, mungkin dalam setiap prinsip-prinsip tentang SDG itu ada terselindung agenda-agenda barat, seperti yang agak liberal dan sebagainya, seperti LGBT dan sebagainya. Okey, terima kasih Prof. Itu saja buat masa ini. Okey, biar saya bersetuju jugalah maknanya, sebab apa kadang-kadang ada juga kita terlepas pandang kadang-kadang dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh atau gagasan oleh pemikir barat ini. Seperti contohnya lah bila dalam postmodernism punya dia kata kita memberi suara kepada yang voiceless. Itu macam semua orang setuju. Give voice the voiceless, listen to the voiceless. Okey. Rupanya yang terselindung di belakang dia ialah kita kena dengar cakap yang golongan minoriti yang terbabas ini. Jadi bila kita setuju, mana kata pada prinsipnya kita kena dengar semua pandangan, jadi termasuklah pandangan-pandangan yang tadi ini. Okey. Saya ingat, oleh kerana Abang Mansur kita ada sini, ada Prof. Mansur, saya dari segi SDG tadi disebut tentang Dr. Azmur sebut tentang barat. Semacam barat ini dia dah terantuk baru tengadah. Ini SDG ni datang kemudian, dia dah rosak dah. Dia rosak dulu, tiba-tiba dia terantuk, dia tengok susah hati dia keluar idea-idea yang macam ini maknanya. Dan kita pun di sini, di negara kita pernah menikmati satu persekitaran kehidupan yang sungai kita jernih, boleh minum air terus dalam sungai, daripada sungai dulu. Sekarang sungai dah tak boleh minum kan. Maksudnya kita telah melakukan suatu benda yang silap pada masa depan, sehingga kita tidak dapat lagi menikmati kehidupan seperti mana yang pernah kita nikmati pada masa dulu, disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Boleh komen sikit Prof dalam hal ini, apa yang kita buat berlaku daripada dulu sehingga sekarang ni kita dah tak dapat lagi menikmati sekitaran seperti itu. Saya ni duk mengajar dululah di SM ni, saya duk mengajar sosiologi pembangunan. Ya. Jadi bila kita mengajar soal pembangunan ni, sebenarnya dua gagasan teori pembangunan ni ialah satu, bagaimana nak biar setiap orang kaya. Itu teori modernization lah. Kapitalis punya approach ni kan. Jadi kalau boleh kita pump berjuta-juta bulan-bulan supaya setiap orang kaya. Tapi akhirnya seperti dalam Quran ya, yang kaya ada, yang miskin ada. The structure is there kan. Mari pun buat socialist pula, dia nak kalau boleh biar semua orang sama rata. Kan. Jadi macam-macam kuasa guna politik, guna apa biar agih-agihkan hingga, tapi akhirnya kita tengok tak berlaku pun yang semua rata. Jadi kalau kita pergi ke negara-negara komunis tu, yang kedudukan apa baik benar apa semua ialah geng-geng yang ada kedudukan dalam politik. Kerajaan benar apa semua hak lain tu apa kedana macam tu lah. Bagi saya falsafah ini perlu kita fahami kenapa kedua-dua approach itu sebenarnya telah berhadapan dengan kebuntuan. Sebab itu SDG itu bagi saya ialah satu benda yang bergerak daripada kalau kami dulu dalam tahun 1970s tu dah ada seorang ahli sosiologi pembangunan yang bercakap tentang development ethics.
1970 tu memang kalau ada diskus tentang etik tu hebat lah kan. Kamu kan. Sekarang barulah datang in the 90s waktu kita bercakap tentang Asian Tiger kan. Jadi bagi saya di antara benda yang barat terlupa dan mereka tahu kegagalan kedua pendekatan itu, either modernization ke socialism, sebenarnya bermasalah. Kan akhirnya dia searching for the alternative. Itu datang discourse etik, value based, faith based. Kan, tapi saya duk perhati kenapa yang berlaku sekarang ialah if the value based, the ethical based dengan faith based tu akhirnya gagal mengurus juga. Saya perhati kenapa sebenarnya kita berada dalam kerangka pemikiran yang terpisah. Kalau yang socialism, capitalism, dia pisahkan daripada etik, nilai, faith based, agama. Kalau yang agama pula kita perhati, dia memisahkan dia pula daripada capitalism, socialism. Akhirnya kita perhati pemikiran kita sebenarnya bukanlah persoalan dunia ni berubah. Cara kita berfikir tu tidak sepadu, it's not integrated. Artinya daripada yang kita lihat. Kerana bagi saya, Islam tidak menafikan kapitalisme, Islam tidak menafikan sosialisme, tetapi sebenarnya kekuatan Islam dia dalam menafi itu sebenarnya dia dikukuhkan oleh normatif ekonomi yang bersifat iman dan takwa, yang melahirkan dermawan, infak, sedekah, yang melahirkan wakaf dan apa kan. Kalau kita perhati, Islam tidak, sebenarnya bagi saya Islam sebenarnya akan memastikan dunia ni makmur dan lahir peradaban. Tapi makmur dan peradaban itu diikat pada takwa. Barulah kita nampak sahabat-sahabat dan kita panggil tengok Turki sekarang pun. Yang kita perhati dalam kemakmuran peradaban itu ada nilai. 1/3 saya nak bagi untuk serta hutang orang, 1/3 saya nak bagi kepada negara, 1/3 saya memerlukan. Jadi diskurs ini tak ada. Jadi bagi saya ini benda-benda yang mungkin Dr. Wan boleh angkat naik. Kenapa? This is where SDG lompang. Pasal dia dah bagus dah. Bukan saja lihat material as measurement of development. Dah pergi kepada manusia, dah pergi kepada alam, bagus dah tu. Kan? Tapi persoalan dia tidak membina peradaban nilai di mana kita bukan nak melahirkan memperkukuh sistem kapitalisme ni tu, di mana yang kaya terus kaya dan menjadi kaya kan. Kita nak melahirkan sebenarnya masyarakat, individu itu akan memperkayakan masyarakat. Yang bagi saya di sini Islam boleh menunjuk teknik. Sebab itu bagi saya kita dah tahu dah there are various paradigm, there are various value differences. Bagi saya, kerana saya pernah dijemput ke Evangelist Institute di Loccum. Itu is Evangelist punya di Marburg di Germany. Di mana dia panggil hanya dia panggil reveal religion saja. Jadi kat situ yang hadirnya Yahudi, Islam, Kristian. Sekarang ni kami dia duduk untuk fikir for one week over bagaimana nak memindah agama kita tadi, kehidupan kita tadi, kesumulan kita, ading kita tadi, penghaitan kita tadi dalam agenda 21. Kami tak nak bahas you punya piety lah, prinsipal kamu semua. Dengan bagaimana nak berdasar takwa tadi, lahir akhlak. Akhlak tu macam mana nak pindah dalam budaya kerja, dalam benda apa semua, dalam masyarakat. Saya rasa mungkin ini di antara benda-benda yang kita boleh fikir bersama. Dan itu saya cadang betul Sanusi, get Jakim, get Aikim, Instat menapa, duduk sama fikir benda ni supaya kemudian kita boleh berhubungan dengan kumpulan lebih besar lagi. Kerana kita dah ada terbina skopus kita. Kerana kena ingat SDG ni mana kalau kita di Vatikan tiap hari ada berlaku pertemuan. Kenapa ada satu fanatik daripada Bulgaria kan datang pergi perhancurkan
anak patung tu kan. Dan bagi saya, sebenarnya jangan kita pergi pokok Islam tension dengan SDG ni. Pokok Kristian pun tension. Bagi mereka ni kafir punya otak ni kan. Oh dia lagi jelas konsep kafir mengafir lebih tak. Kalau kita kan, kita diingat kita yang teror kafir mengkafir dah. Dia lagi teror kan. Bagi saya we know there are various trend of thought in the society, be it by religious and by capitalism, socialism, all those things. Persoalan dia, as scholars, bagaimana kita nak membawa mereka yang mereka daripada pelbagai aliran ni untuk duduk mikir bersama. I think this is what Dr. Zainal nak. He is not interested so much macam mana nak selesai konsep apa semua. Kita tahu. Kalau saya lah, pemikiran Islam di dunia sekarang dirosakkan oleh colonial knowledge. Mereka memisahkan agama daripada politik. Jadi politik, governance dan development is orang yang tak fikir agama. Kan? Lepas tu orang agama hanya fikir nikah kahwin cerai mati. Lain hang tak boleh fikir. Tak boleh fikir nasionalisme, negara bangsa. Tak boleh. Itu sebab tu dia halam mata pelajaran, dia mengajar sana. Kenapa? Mereka semua tahu pejuang-pejuang bangsa semua datang daripada pokok agama. Tengok mata diharamkan, apa semua kan. Ini benda-benda bagi saya, termasuklah kita tengok perjuangan yang melahirkan UMNO kan. Sebenarnya datang pada pokok agama. Kan? Tetapi mereka tak nak pokok agama belajar ilmu beyond Al-Quran hadis ni. Kenapa? Dia tahu dia akan membina semangat bangsa, semangat ummatun tu yang sebenarnya akan memerangi penjajahan. Bagi saya ini benda-benda yang perlu kita fikir. Kenapa bagaimana ilmu Islam tadi diikatkan. Kerana saya perhati kelemahan ilmu agama ni, dia tak reti mengurus bagaimana menghubungkan khalifah dengan hamba. Banyak kan orang Melayu banyak hamba. Jarang khalifah. Sebab itu by Muslim first ni kita tak ada produk. Slogan hebat kan. Lepas tu di antara masalah kita lah, kita gagal, walhal tamadun Islam dah tunjuk dah. Kita gagal mengurus masyarakat kepelbagaian agama. Sebab tu mula suruh muka agama sikit, kafir lalu kan. Itu kan bagi saya. Itu masalah kita lah, kenapa ilmu tentang Islam itu sendiri is not comprehensive. Ilmu dalam mengurus wakil, ilmu kontemporer masyarakat kontemporer pun bermasalah. Dan kita banyak cepat sangat menghukum bagi saya. And that's why kalau kita kena cari jalan tengah di mana sekarang ni mungkin apa yang kita boleh bantu Dr. Sanusi, Dr. Zainal is bagaimana kita nak duduk bersama fikir satu aspek saja tentang bagaimana kita nak mengangkat daripada perspektif Islam dengan falsafah dia, dengan akhlak dia, dengan apa semua syariatnya mendapat hingga lahir Islamic SDG kan. Kalau tidak Islamic SDG pun yang boleh memastikan dunia itu bukan sahaja makmur tapi sejahtera kan. Saya kata ini benda-benda yang boleh kita fikir bersama lah. Don't have to go nak cuba ubah the whole discourse mana buat pening kepala banyak sangat kan. Sekian Allah. Okey. Terima kasih Prof Mansur di atas input yang begitu. Ya, sebenarnya bila dia sebut tentang etik development ni, saya sebenarnya khusus etika dan nilai dalam pembangunan ni saya yang buat di UPM dan saya perkenalkan lebih 10 tahun yang lalu mengajar. Tapi ialah dengan 3 kredit dan cuba menarik pelajar-pelajar ini supaya dia dapat memposisikan diri mereka di mana ya dalam kerangka pembangunan yang besar, supaya apa? Supaya bila dia memikirkan sesuatu perkara, dia ada elemen adab dalam kepala dia. Adab tu. Okay. So pembangunan kita harus pembangunan yang beradab. Lawan pembangunan beradab tu pembangunan yang biadab lah. Jadi kita tidak hormat alam, kita tak hormat orang, tak hormat. Jadi yang kita buat itu adalah proses pembangunan yang bersifat bangunan. Itu dia. Sebab kita ni kita guna bangunan itu sebagai root word kepada pembangunan. Jadi pembangunan ada bangunan situ. Jadi orang pun datang sini tak ada bangunan, dia kata. 20 tahun lalu dia datang macam ini, sekarang dia datang pun tak ada pembangunan. Jadi sebab dia tak nampak bangunan. Kenapa? Kerana yang dia ada dalam kepala dia ialah bangunan itu yang
Sedangkan development bukan building. Building adalah satu aspek daripada development ini, dia lebih luas ya. Okey, saya nak balik kepada apa nama Dr. Zainal ya. Dia banyak melawat di seluruh negara. Melihat masalah bukan saja masyarakat tapi masalah alam sekitar samalah. Sebenarnya di Malaysia ni banyak dah kita rosak alam sekitar kita disebabkan oleh kita mungkin melakukan sesuatu tidak mengikut landasan agama. Maknanya tidak ada apa nama ni orang kata pertimbangan agama. Kita nak buat sesuatu tak ada. Jadi kita rancang macam itu saja dan akhirnya kita membuat kesilapan. Jadi kalau dapat beri kita input dari pengalaman yang Dr. Zainal ya, round seluruh negara ni melihat barangkali banyak kerja kita kena buat ya dalam nak menerap apa nama ni SDG ni, kerana SDG ni macam benda baru kepada kita. Kita dah agak apa nama terlajak sedikit ke depan ya. Jadi orang Melayu kata terlajak berau boleh gostan balik. Terlajak perbuatan ini memang buruk padahnya bagi kita. Sila Dr. Zainal. Terima kasih Prof. Mansur sudi bersama Dr. Wan ya. Sementara Prof Zaid sebut untuk Twitter, saya tadi nak tunjuk benda lain dari segi real practical in term of UIA yang kita tengah buat, sebab kita tak nak bicara ini jadi bicara retorik ya. Sebab kalau begitu dia akan jadi macam perbincangan yang sebelum ini yang selalu melihat very reactive terhadap especially mana-mana agenda antarabangsa ya. Dalam waktu yang sama yang perlu diakui adalah kelompongan yang ada itu tidak diisi dengan wajah Islam, tidak diisi dengan kerangka konkret dan profesional dari segi Islam in term of development dan sebagainya. Jadi kalau nak dibawa kepada pengalaman turun ke Padang 10 kawasan parlimen yang kita pergi, saya rasa situ pertama yang jelas adalah kita gagal dalam kata meletak agama sebagai nilai dan pentadbir yang paling utama. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak mengharapkan agama yang semayang 5 kali itu, yang pergi sekolah agama dan yang pergi tidak berjaya menjaga alam sekitar, tidak berjaya menjadikan institusi zakat dan sebagainya institusi yang membantu isu kemiskinan di bawah sana. Jadi isu yang besarnya adalah kalau di situ agama gagal, so datanglah tangan-tangan yang bukan Muslim ini yang SDG ini menawarkan dan kelihatannya ini menyelesaikan ya, sedikit sebanyak memberi kepercayaan, memberi momentum baru untuk orang di bawah ini sama menunaikan panggilan SDG, walaupun ya ada pihak menilai itu sebagai agenda United Nations dan sebagainya, tetapi dari segi pencapaian kerangka yang diberikan ini sedikit sebanyak is a proactive kerangka yang diberikan di bawah sana untuk membuat perubahan tanpa label agama. Jadi saya setuju dengan Prof. Mansur mention, memang kita ada sisi untuk yang kita perlu tambah baik, definitely. Tetapi saya rasa sekarang ni ketika mana kita perlu menyambung dialog tentang keresahan tentang alam sekitar dan paradigma development yang kita ada dekat tanah air kita. Jadi untuk memperbetulkan itu, kita datangkan ya, kita rasakan bahawa okey, kita boleh adopt SDG, kita boleh ambil SDG kerana itu bahasa yang boleh membawa perubahan, bahasa yang mudah difahami, tidak ada orang terasa marginal. Kerana itu kelihatan yang memberi kesan baru. Dalam waktu yang sama, saya pasti ya, memang Islam itu kalau diberikan sebagai kerangka yang very dynamic seperti yang sepatutnya, insya-Allah kita akan ada proaktif kerangka. Sebab selama ini saya rasa kegagalan kita respond to whatever being offered by the international agency is that we ourselves have not proactively offered and have not proven our case that Islam is very dynamic. So sebab itu saya rumuskan Prof. Zaid, kalau di UIA yang nak kita bicarakan sekarang ini bukan lagi retorika, perbincangan Islamization, dan sebagainya. We've got to talk the walk and walk the talk. Jadi sekarang ni apa yang kita buat adalah kita letak di tengah-tengah itu agenda UIA humanizing higher education to maqasid syariah and sustainable development. Maknanya dua-dua tu kita letak sekali. Dan ini cabaran yang bukan kecil. Tetapi saya rasa ini agenda besar kerana buat pertama kali kita cuba rapatkan kedua-dua tu, dan of course matlamat kita adalah menunjukkan bahawa Islam is beyond that. But the challenge is that
the contestation between the two is quite strong on the ground. Meaning that the thoughts that come from the so-called Islamic perspective, seeing this as a Western agenda, and then dalam segi praktikalnya, yang Muslim ini, bagaimana kita boleh mempersembahkan hujah kita very contemporary, seperti yang Prof. Mansur cakap tadi, dan juga tangan-tangan yang sepat, yang boleh mengemukakan bahawa penyelesaian Islam dari segi sedekahnya, dari segi khalifahnya, dari segi vicegerency-nya adalah sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah, bukan di peringkat konseptual, bukan sekali rhetorical, tetapi on the ground peranan masjid, peranan imam, peranan institusi kecil di bawah sana itu yang sebenarnya Islamic role boleh kita mainkan, insya-Allah we can offer that very dynamic perspective that Islam can solve. That's why akhir sekali Prof. Zaid mengakui SDG 17 itu tidak meletakkan penekanan yang betul, yang tepat, yang tinggi Pada saya value-nya betul, value dan spirit-nya itu betul. Tapi ending-nya tidak. Ending-nya tidak ada religion, ending-nya tidak ada mardhatillah. Dan itu memang kita akui, dan kita rasa kalau kita nak hujahkan pun, hujah itu adakah sejauh mana ia membawa perubahan on the ground. Yang saya concern sekarang ni Prof. Zaid adalah kalau kita nak hujahkan dengan mardhatillah, kita nak hujahkan dengan agama dan sebagainya, sejauh mana showcase yang kita ada on the ground. Sebab sekarang ni, peringkat sekarang ni orang melihat pada reality. Kalau reality negara Islam letak dalam Islamic Index, we stand number 156 was the highest level. Tapi yang di atas itu bukan negara Islam. Maknanya dia boleh hidup dengan tanpa agama, tapi di mana silap dia kita tahu. Tapi sekarang ni kegagalan kita adalah untuk menunjukkan bahawa kerangka kita boleh mengatasi SDG dan beyond. Terima kasih, Prof. Unmute, Prof. Zaid, unmute. Ya, memang isu ini isu dia berkait juga dengan isu ilmu sebab kita ni semua kita dalam ni orang universiti Orang universiti ni dulunya disebut universiti ni Menara Gading lah. Menara Gading ni dia duduk di tempat yang okey. Now, Dr. Wan orang menuntut ilmu, kita tahu dah, kita pun belajar falsafah juga. Ilmu ini dituntut, dia ada sebab dia ada tujuan dia. Dan begitu juga orang meneroka ilmu. Yang meneroka ilmu ni maknanya dia daripada dulu sampai sekarang, daripada zaman manusia mengenali kehidupan, dia mula meneroka ilmu. Ilmu itu diterokai untuk memenuhi keperluan hidup dia. Sebab dia perlukan banyak benda dalam hidup dia, maka dia mencari pengetahuan dan menyediakan keperluan hidup dia. Okey. Yang kedua, ilmu selepas itu selepas manusia dah melalui satu proses kehidupan, ilmu juga diterokai untuk selesai masalah manusia, to solve human problem. Jadi dua benda ni, satu nak isi keperluan, satu lagi nak selesai masalah. Kerana manusia ini makhluk bermasalah. Dia masalah dengan orang, masalah diri sendiri, masalah, semua masalah. Jadi makhluk yang penuh masalah. Jadi antara fungsi ilmu adalah untuk cari jalan macam mana nak selesai masalah manusia ini. Termasuk dalam SDG ni, maknanya bila kita nak jelmakan ilmu ke dalam realiti, ke alam praktikal, maka sebahagiannya ialah nak menyelesaikan masalah sedia ada lah. Masalah yang setelah kita buat sekarang ni banyak. Okay, now. Di universiti, kita teroka ilmu, kita tulis jurnal, kita publish. Jadi apa agaknya ilmu tu sampai ke mana? Jadi dan kita sekarang ni berlomba-lomba untuk menerbit, entah mana-mana kita nak terbit, tak tahu. Tetapi berapa banyak masalah dapat selesaikan dengan penulisan kita itu. Sampai tidak dia okeylah kita tulis dalam jurnal mengenai pencemaran sungai kita macam air teh susu. Sungai kita duduk belakang rumah kita. Tapi kita public di Q1. Di sana kan. Jadi ada macam ada macam pertembungan ini. Ini perkara yang perlu selesai di peringkat kita, di peringkat institusi pengajian tinggi, di peringkat bagaimana kita melihat ilmu dalam konteks kehidupan masyarakat. Sebab saya nak lanjutkan sikit lagi. Kalau kita baca kita tengok dalam konsep Al-Quran, Quran ini dia terang bagaimana manusia
manusia ni dia suka apa. Ini jangan, kita tak boleh nak tolak. Ini maknanya sebab yang sebut ini adalah pencipta manusia. Pencipta manusia, dia tahu manusia tu suka apa. Konsep yang paling dekat dengan manusia disebut syurga. Jadi semua orang nak syurga, nakkan syurga. Jadi bagaimana syurga itu dibayangkan dalam Al-Quran? Syurga itu ialah apa? Taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sungai keruh lah, tentulah sungai yang jernih dan sungai yang cantik ya. Jadi dia tahu itulah sebenarnya yang manusia suka. Majulah macam mana pun dia akan cari jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Itu memang naluri manusia. So boleh Dr. Wan komen sikit tentang maksud saya tadi, ilmu yang tak sampai ke bumi tadi. Ilmu yang naik ke langit dan tak turun ke bumi. Okey, sila. Masya-Allah. Prof. Ya. Itu soalan yang besar ya sebenarnya. Saya sebenarnya nak kaitkan soalan Prof dengan kita punya the burden. It's not a white burden but Muslim burden. Which is kita inherit apa yang Prof masuk kata tadi, itu colonial knowledge. So colonial knowledge tu sudah pun merosakkan dasar ilmu kita yang kita faham. Kalau kita tengok kan dalam kata masyarakat Melayu kita kan, sementara kita di institusi pendidikan tinggi ni, di IPT dan sebagainya lah, kita dianggap sebagai menara gading kan, mesti ni anggap contohnya sebagai menara gading. Dalam institusi pendidikan kita yang contohnya Azhar dahulu ataupun institusi pondok lah kita kata dalam konteks masyarakat Melayu, dia tidak bersifat demikian Prof, itu pandangan peribadi saya ya. Dia tidak jauh daripada masyarakat, bahkan dia duduk dalam masyarakat. Tok Imam itulah guru pondoknya ataupun madrasahnya, guru madrasahnya kan. Dialah yang pergi ke sawah juga, dia juga jadi imam di masjid, dia juga yang mengajar. Di waktu malamnya ilmu-ilmu agama sebagai contoh lah kalau kita tengok. Jadi realiti ilmu yang terpisah daripada hakikat ilmu yang terpisah daripada masyarakat itu dalam konteks Islam tak berlaku. Sebab itu kalau Azhar dulu wujud dengan sebab wakaf. Dan ini yang kita kata yang Prof ada sebut tadi, contoh di Turki, institusi wakaf ini sangat diperkukuhkan ya, melalui kewangan-kewangan didanai daripada the bazaris kan, golongan-golongan middle class bazaris ni. Jadi kita ada support dari segi kewangan dan juga dari segi finance lah untuk meningkatkan. Contoh kita kata institusi pondok kita lah dalam keadaan daim sekarang, boleh lagi dia menjalankan peranannya dalam konteks moden. So mungkin kita kata dah tak relevan, tapi pokoknya ialah yang kita boleh faham ialah dalam Islam, dalam realiti masyarakat Islam yang dahulu pun, ilmu dengan kehidupan masyarakat tidak pernah terpisah. So yang terpisah ialah kita dengan keadaan kita mewarisi colonial knowledge. So saya rasa dalam konteks universiti sekarang ni ada inisiatif-inisiatif selain daripada kita kata yang tadi nak terbitkan jurnal Q1, Q2 dan sebagainya. Kita ada University for Community, ada melalui kaedah pendidikan pun PBL yang kita buat service to community kan. Contohnya macam saya sendiri Prof, kita mengajar Islam dan kesukarelawanan kan, bagaimana sifat kesukarelawanan ataupun volunteerism itu boleh diadaptkan di dalam masyarakat kita melalui sumbangan para mahasiswa dalam masyarakat. So saya rasa kita dah ada asas yang baik, yang cukup baik, dan universiti pun sudah bergerak ke arah situ. Cumanya sebab nak mengimbangi tadi yang Prof katakan tadi, di antara credibility, kewibawaan, keilmuan tadi, menerbitkan dalam jurnal-jurnal dan dalam masa yang sama kita nak menyumbang kepada masyarakat. So itu mungkin ada kekangan. Di situlah prinsip ilmu yang saya rasa mungkin peranan ilmuwan ini, kita nak engage dengan masyarakat itu, kita kena tengok bagaimana cara kita boleh menyumbang dalam konteks yang mengikut kemampuan kita lah. Sebab di situ kalau kita lihat sama ada kita boleh menggunakan pelajar ya, macam contoh kita sendiri, macam contoh saya lah, saya guna pelajar lah untuk masuk dalam masyarakat melalui projek-projek community. Dalam khusus kalau kata falsafah Islam tu, saya mengajar ada fitrah community. Kita bagikan grup pelajar ikut kumpulan-kumpulan tu pergi kepada golongan gelandangan, kita pergi kepada golongan yang HIV AIDS, pesakit, kita pergi kepada golongan LGBT. Setiap tahun dalam khusus tu kita implement part of penilaian. So itu untuk engagement dengan community. So saya tak tahu macam mana kalau kita nak mempertingkatkan lagi dalam SDG ni, kita boleh menggerakkan anak muda kita. Yang paling mudah lah kan, sebab kita dalam komuniti akademik yang paling mudah adalah menggerakkan anak muda, golongan muda untuk mempunyai tahap partisipasi penglibatan masyarakat yang lebih tinggi supaya kita boleh
menjadi ejen perubahan. Sebab kita tak, kalau kita nak turun semua, saya rasa Prof, itu satu perkara yang agak mustahil lah kan. Kita nak melaksanakan idea change, perubahan, transformation tu semua dalam masyarakat, itu satu yang ada keterhadannya, limitasi kita. Jadi di situlah saya ingat dalam hal ini yang Dr. Zainal sebut tadi, iaitu kita ada konsep kan, tapi kita ada gap macam mana nak membumikan konsep-konsep tersebut kan, membumikan konsep-konsep kita kata mizan ke, adalah ke, ataupun takaful ke dan sebagainya itu dalam konteks masyarakat. Saya ingat macam contoh SDGs tinggi, dia sebagai satu projek yang besar, dia ada target dia 2030 contohnya kan. Sebab SDG ni sebagai satu organisasi ataupun projek di bawah United Nations, dia sudah implementkan tools of future studies punya kaedah pemikiran futuristik kajian masa depan tu dia dah apply macam mana nak merancang secara strategik pada masa akan datang. Ada tempoh target yang tertentu yang nak dicapai. So apa aktiviti, tindakan dan sebagainya, itu gerak kerja SDG. So kalau kita nak bandingkan kita memang, kita umat Islam, kita tak ada cakap apalah, kita jauh lah ketinggalan kan. Tapi pengalaman kita dalam konteks Malaysia ada. Kita ada wawasan 2020, kita dah hidup pada zaman 2020 pun walaupun tak ada kereta terbang Prof. Tapi Alhamdulillah kita capai wawasan 2020. Begitu juga saya ingat yang terbaru ni, kita ada wawasan kemakmuran bersama, which is the target is also on 2030. So wawasan kemakmuran bersama ini mungkin kita boleh ambil implement beberapa aspek dalam contoh mengurangkan gap jurang kemiskinan kan, ataupun program-program di mana kita boleh membantu masyarakat rentan ya dan sebagainya lah, untuk aktiviti-aktiviti yang boleh kita implementkan konsep tadi tu, adalah, keadilan dan sebagainya. Maksudnya saya melihat bukan sekadar kita bincang teori lagi lah. Kalau Prof tadi saya sebut Prof Mansur tadi sebut tentang sosiologi pembangunan. Maksudnya sosiologi itu dari segi teorinya, sekarang nak turun kepada masyarakat, kita terpaksa implementkan. Kalau kata adil, saya ingat macam contoh lah kita ambil kan, Abid Lee tak perlu tahu pun konsep adil, tapi dia terus pergi je bagi bantuan kan kepada masyarakat pelbagai kaum ya contohnya. Jadi gap kita di situ ialah dari segi, mungkin kita lihat dari segi teknikalnya, technicalities dia kan, prosedurnya, prosesnya. So di situlah kita kena, saya melihat perlu ada gabung jalin kerjasama di antara pelbagai stakeholders ataupun pemegang taruh ataupun pelbagai aspek daripada masyarakat kita lah. Contohnya tadi Dr. Zainal sebut daripada masjid, daripada NGO contohnya, daripada persatuan-persatuan penduduk, daripada mahasiswa, daripada komuniti-komuniti lain yang wujud dalam masyarakat kita. So saya fikir di situ Prof, asas untuk bergerak itu ada ya, maknanya golongan ilmuwan pun memang ada push ya untuk universiti collaborate dengan community. So, kita mungkin boleh ambil geran-geran itu ke sebagai contoh. Tapi yang penting the spirit is bukan kerana nak dapat geran, tetapi the spirit is untuk berkhidmat dan membumikan ilmu itu dalam masyarakat. Allah A'lam, itu pandangan pribadi saya. Prof, unmute Prof. Unmute. Lupa semua. Memang kita di universiti ni, saya nak tarik perhatian kita semua ya. Kita mempunyai tugas masing-masing, memanglah. Nak semua orang nak turun ke lapangan, semua orang nak buat kerja ni memang tidak akan mungkin mampu. Tetapi apa yang saya nak beritahu, sebab tu kita suburkan diskurs ini, sebab diskurs ini sebenarnya the power of discourse ya. Dia punya kuasa yang ada pada diskurs ini, dia boleh mengubah orang, dia boleh mengubah cara berfikir manusia. Okay, now saya bagi contoh ya, bagaimana diskurs itu mengubah cara berfikir manusia. Okay, Islamofobia di Barat ya, dalam tahun mungkin 80-an dulu, perkataan Islamofobia ini bukanlah sangat satu perkara yang begitu popular sangat pada masa itu.
dia sebut fear of Islam, begitu je lah mana kata dia, Islamphobia itu tak begitu menjadi. Tetapi apabila Islamphobia itu sudah menjadi mainstream discourse in the West, di Barat, dia menjadi mainstream discourse. Maksudnya, semua orang bila fikir apa pun dalam kepala dia Islamphobia. Dia buat dasar luar, ada Islamphobia dalam kepala dia. Dia buat dasar ekonomi, perdagangan, apa semuanya ada dalam kepala dia Islamphobia. Okey. Jadi sekarang ni, kalau kita bercakap tentang SDG dan juga peradaban, pembangunan yang beradab ni, kalaulah itu menjadi satu mainstream discourse, maknanya dalam fikrah kita ni nak buat apa pun ada dalam kepala dia SDG ataupun ada dalam kepala dia peradaban pembangunan. Maknanya semua orang, semua lapisan masyarakat, kalau dia tu bertugas sebagai DO, ada dalam kepala dia discourse ni ada dalam kepala dia. Ada dia bawa dia sepanjang masa. Jadi dia merancang pun ada idea ni dalam kepala dia. Dia jadi perancang bandar wilayah, ada benda ni dalam kepala dia. Ada. Jadi semuanya. Jadi bila kita dapat mengangkat diskurs ini menjadi arus perdana, dia akan mempengaruhi semua pemikiran orang ramai. Jadi sekarang ni mungkin tugas yang besar bagi Dr. Sanusi dan Dr. Zainal dan juga yang lain untuk nak angkat, nak jadikan dia ni arus perdana sebagai orang politik pun fikir SDG. Siapa pun, orang semuanya berfikir ada kerangka SDG dan juga ada kerangka peradaban dalam kepala dia. Jadi dia tak berfikir secara terpisah daripada ini. Jadi saya nak minta komen Dr. Zainal dalam hal ini. Kita nak menjadikan dia arus perdana. Jadi semua orang, maknanya student kita yang keluar daripada universiti pun ada sikit bekalan pemikiran ni dalam kepala dia. Dia kerja baik, dia jadi korporat ke, dia jadi siapa ke, dia ada dalam kepala dia ni. Jadi dia bukan jadi orang yang bertualang kepada alam sekitar. Betul, okay, Prof. Saya tak sabar nak jawab ni. Tadi tak sampai ke sini. Okey, saya pengalaman 10 kawasan. Saya dah turun pada 2 kawasan yang kita turun membuat capacity building. Dan sangat menarik dan sangat tersentuh hati saya bila dalam kumpulan daripada beberapa orang. Saya ke Bentong dan juga ke Tanjung Piang. Okay. Ini projek SDG, localization of SDG. Lepas ni kita pergi lagi, okey? Lepas ni kita pergi lagi. Saya nak pergi juga tengok air terjun tu. So apa yang berlaku dalam itu adalah, bayangkan bagaimana ada seorang budak umur 8 tahun, dalam kumpulan yang sama ada makcik 3 orang yang berumur 70 tahun. Okey. Okey. Jadi bila perbincangan ini dibawa kepada mereka ini dalam satu kumpulan yang dalam tu juga ada pegawai daerah, ada juga bomber, juga ada polis. Jadi isu SDG ni, isu isu pembangunan, isu kemiskinan, isu tak pakai plastik, isu tak pakai straw ni satu isu yang semua orang faham. Jadi bila turun ke bawah tu saya rasa amat tersentuh bila kita boleh sama-sama bina kefahaman bersama dan membawa kepada tindakan. Maknanya sekarang ni betul sangat Prof, kuasa diskurs ini adalah satu kuasa yang besar yang kadang-kadang kita underestimate kan. Sebab kita rasa macam alah dengan makcik ni apa pula nak cerita pasal plastik. Betul. Tetapi makcik ini daripada Lurah Bilut yang hidup sebelah dia Cina, Melayu dan India. 3 orang duduk semeja umur 70 tahun. Cerita pasal SDG 16 dan 17. SDG 16 Strong Peace Institutions, SDG 17 Partnership. Jadi dia rasa sekarang ni politik diketepikan, agama diketepikan dalam konteks ini, kita ada misi agama kita tetapi dalam keadaan di mana 3 orang ini sekali kita jual Islam itu rahmatan alamin, tapi kita respect dia dengan agama dia, tapi platform apa yang kita boleh bagi dekat dia yang dia merasakan bahawa Islam itu benar-benar rahmatan alamin dan SDG itu sesuatu yang benar-benar membawa mereka bersama. Jadi itu saya rasa the power of discourse on SDG ni betul-betul merakyat sebab dia boleh menghilangkan prejudis, menghilangkan rasa tak baik dengan orang lain antara agama, antara bangsa ke satu platform yang kita mudah faham. Kita tak rasa sensitif bila ni orang ni bicara kenapa dia mesti bakat. Cerita realiti, cerita kota Melayu cerita kebebasan agama. Ini satu cerita yang bila you letak dalam kerangka pembangunan lestari, sumbangan kelestarian dan peradaban masing-masing, dia jadi satu bahasa yang sangat neutral, sangat cantik. Jadi the power of discourse ni you can really see on tapi ialah ada sedikit cabarannya dalam ketika sama
Apa yang kita lihat adalah bila kita nak melihat nak mendapatkan pelibatan pegawai daerah, saya terus terang pegawai daerah dan juga beberapa pegawai kerajaan yang merasakan ini bahawa diskusi ini pada dia menghabiskan masa. Padahal inilah diskusi pembangunan yang sebenar. Orang ni sebenarnya Prof Zaid, dia tak perlu pun cerita bangunan tinggi-tinggi KLCC dan sebagainya. Dia nak dengar adalah air sungai dia sekarang ni kotor, air sungai dia tertarik. So orang universiti yang ada Q1, Q2, ada Scopus High Index 20%, 300, mana dia? Saya terasa sikit bila Prof Zaid cakap sungai ni macam nak parallel kami je. Tapi konsep yang sama sebab itu saya mohon tutup Prof, apa yang saya nak mungkin sedikit banyak kait dengan Prof soalan tadi dan juga apa Dr. Wan cakap. Ini satu beza bila SDG dalam konsep knowledge dalam knowledge generation, knowledge development, knowledge dissemination dalam konteks SDG adalah dia mesti ada 4. Mesti ada pandangan agensi kerajaan, mesti ada pandangan industri, mesti ada pandangan universiti dan paling kritikal mesti ada pelibatan masyarakat. Sebab selagi dia simpan dekat Q1, air tertarik, kal tertarik akan jadi Nescafe tarik. You bangga dengan high impact factor, but the impact factor on the society is zero. Jadi saya rumuskan bahawa di sini, Islamikkah ini? Kalau kita nak bangkang bahawa ini sesuatu yang mungkin tidak Islamik, tapi Islam, kalau begitu keadaannya, yang mana yang tak Islamik itu dan yang mana yang boleh diofferkan oleh pendekatan Islam kepada Muslim-Muslim yang menjadi penulis ini, di mana sumbangan dia yang real, yang betul. Yang Prof Mansur kata nak bawa JAKIM dan sebagainya, cukuplah kita berbincangan dekat atas tu, tapi air sungai depan mata kita masih kotor, masih tertarik. Saya terpaksa akui lah. Tapi insyaAllah UIA tengah usaha Prof Mansur, jangan delay macam tu jangan. So kami memang tengah tengok. Okey. Prof, Azmul sila Azmul mungkin nak lontar sedikit pandangan lah. Ataupun melontarkan sedikit soalan pada mungkin Prof Mansur ataupun Prof Zainal. Adakah nilai-nilai SDG yang universal values ini mempunyai pertentangan dengan kearifan lokal? Kearifan lokal yang mungkin berbeza bagi setiap agama, setiap bangsa, setiap geografi. Sila Prof. Sila kalau ada mungkin saya boleh quickly. Minggu lepas saya ketengahkan bahawa pada saya ketengahkan sejahtera dan pagi tadi pun baru cerita sejahtera konsep di mana kearifan tempatan. Sebab the very essence of sustainable development is localizing the concept of development. Macam mana kita localkan adalah dengan capital kita, social capital kita, natural capital kita, financial capital kita. Jadi dia tak akan lestari kalau kita guna kekuatan dan template orang lain. Traditional knowledge kita, yang itulah yang kena jadi asas kepada sumbangan kekuatan peradaban kita. Jadi maknanya apa saja traditional knowledge, apa saja amalan gotong royong yang paling mudah, apa saja konsep kesejahteraan masyarakat yang ada, itu yang jadi asas. Dan SDG tidak menghalang tersebut. Sebab konsep SDG adalah localizing the sustainable development concept. Cuma yang hilang hanya adalah conviction dan keyakinan dan jati diri kita pada amalan kita. Kita masih lagi nak melihat negara maju punya konsep pembangunan teknologi negara maju yang terbina dengan latar belakang yang berbeza. Tapi itulah Prof, kalau Syed Hussein Al-Atas kata captive mind minda tertawan masih lagi menyelaputi. Sangat Kalau turun ke padang pun kita tengok kita bila cantiknya konsep 10 kawasan, tak 10, saya turun 7 kawasan Bila kita tengok bagaimana terutamanya amalan orang asli sangat cantik. Baru ni kita ke Kuala Lipis. Bila orang Lipis ni dia ada rimba goji dia. Maknanya amalan pendidikan rimba dia tu sebenarnya satu amalan yang cantik, amalan yang indah ada. Tetapi kerana mentaliti kadang-kadang cikgu juga yang bukan orang asli, dia merasakan pedagogi yang datang daripada barat itu with their captured and captive mind, yang itu dia ketengahkan. Orang asli dia tak kisah pun. Dia lebih bahagia dengan cara pendidikan dia. Kita ni datang dengan pendidikan abad 21 yang ditengahkan oleh World Economic Forum apalah. Padahal kita dengan minda yang kita ada sebenarnya perlulah satu perubahan yang agak besar. Sorry Prof Zaid, saya agak emosi. Okey. Kita tak ada banyak masa lagi, kita akan berhenti dalam sekitar 5 minit lagi. Saya ingat
Mungkin sedikit komen Prof Mansur kalau ada apa nama nak sambung sikit tadi. Ya, ada. Ni Dr. Zainal kata tadi bagusnya SDG ni dia turun ke bawah. Ada kerajaan, ada NGO, ada semua, ada masyarakat kan. Bagi saya masalah dia is not the social strata. Yang menjadi masalah kita sekarang ialah korpus ilmu tu. Ini benda yang Dr. Wan timbulkan. Kerana bagi saya, pendekatan Islam tentang ilmu ni dia bukan macam apa yang Prof Zaid cakap tadi. Bagi saya, kalau kita tengok bagaimana kita tengok sumbangan kepada peradaban dan tamadun yang pemikir-pemikir Islam pergi, dia the pathway to scholarship tu lain. Mereka semua start dengan hafal Quran. Lepas tu sudah terbina panggil kesyirikan, syirik dengan apa dengan ni dah bersihkan, sesan otak dah bersih dah kan, hati dah bersih. Jadi mereka pula datang bila itu dah terbina hati dah, hati akhlak apa semua ni kan. Jadi dan kemudian barulah mereka membina bidang yang kita tengok mereka teror tu, arkiteknya, matematiknya, kedoktorannya, hospitalnya, library kan. Tapi benda tu datang at the end of the path to scholarship. Jadi kalau saya tengok kalau macam tu, pendekatan Islam ni sebenarnya dia mesti dahulukan jiwa tauhid tu kena dibina. Kesyirikan mana apa tu kena dia, barulah terbina iman dan takwa. Daripada situ bahawa lahir akhlak dan membina satu rahim di antara sesama manusia. Barulah kemudiannya datang ilmu alat tu. Kita akan berlaku universiti sekarang ilmu alat dulu. Lepas tu mula merapu dari segi akhlaknya. Lepas tu tak tahu ke mana tauhidnya. Akhirnya, the moment you tak ada tauhid, you tak ada inner mechanism. Akhirnya itulah ada walaupun PAS duk perintah Kelantan duk kat 30 tahun pun, walaupun ulama tapi Sungai Kelantan aitel susu juga kan. Ya, lebih teruk daripada Kelang. Kalau Kelang kita katalah pokok. Orang Kelantan kecil ni Oh ya, nak cerita pasal bagi saya, kalau kita balik pada hujah Al-Quran, kita tengok ayat 129, 151, Jumaah ayat 2, akhirnya dia kata Allah hantarkan seorang nabi yang ummi daripada kalangan kamu untuk membaca tilawah, membaca Quran. Tapi bila dia baca Quran tu, satu, kamu akan dibersih daripada kesesatan dan kesyirikan. So jiwa tauhid terbina. Bila kamu baca kitab tu, kamu akan dapat ilmu. Bila kamu baca kitab tu lagi, kamu akan dapat hikmah. Kalau dalam satu Al-Baqarah mana tu, ada satu lagi lah, kamu akan diberi ilmu yang kamu tak tahu pun. Itulah baru kita faham kenapa Ibn Sina tu tiba-tiba jadi pakar kedoktoran surgery hingga hari ini. Bukan dia datang daripada kedoktoran, tapi ilmu dia tu ialah kerana dia menyusuri daripada membina jiwa tauhid, jiwa agama, akhlak yang disemarakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Datang ilmu alat. Kita sekarang, pendidikan kita sekarang tekan ilmu alat dulu. 3 mata pelajaran ialah tak masuk Islam. Nah, matematik, sains, akan mampu lah kita. Kan, bagi saya, bila jadi pemimpin ni lah yang akan nasib baik Selangor tu cerdik sikit, tak luluh lebuh raya simpanan di mana tu. No tu bagi saya. Payahlah nak cakap bila jiwa tauhid tak ada, akhlak tak tahu ke mana. Alat. Dan ini benda yang kita bahas. Masyarakat kita sekarang ialah bergerak daripada tradisi ke modernity. Akhirnya kita nampak sukarelawan, nilai dah diganti dengan profesional tu bagus. Tapi profesional sekarang dah diganti oleh commercialization. So become money become profit based. Akhirnya hancurlah alam ni. Sekian wallahualam. Okey, terima kasih. Okey, kita dah tak ada banyak masa. Saya nak bagi dalam sekitar mungkin 2 minit seorang ya, Dr. Wan dengan Dr. Zainal bagi Dr. Wan dulu last Dr. Zainal nanti penutup ya. Okey, saya bagi 2 atau 3 minit. Boleh rumuskan Dr. Wan Fariza?
Okay, terima kasih Prof. Saya ingat kita balik kepada apa yang tradisi ulama kita gunakan, iaitu kita umatan wasatan kan, sebagaimana ayat Quran. Umatan wasatan ni kita bukanlah total rejection to all other influencers ataupun apa saja projek daripada luar kita tolak terus, dan kita juga bukan terima terus. Kita total assimilation. So sebagai umatan wasatan ni kita berada di tengah. Kita ada nilai kritis mana kita nak saring, dan ini yang Imam Ghazali buat kan, saring tu. Mana yang ada hampas kita buang, mana yang elok jadi santan tu kita ambil buat masakan sebagai contoh lah ya. Jadi bermaksud saya setuju tadi yang Prof kata, kebijaksanaan watan, kearifan lokal ataupun apa saja istilah yang kita gunakan, itulah sebenarnya kita perlu highlightkan ya Dr. Zainal. Sebab alhamdulillah SDG memberi peluang untuk kita engage. Dialogue in fact dalam sesi-sesinya untuk kita kemukakan our own model. So engagement dengan masyarakat dengan konsep yang kita ada perlu diperbanyakkan. Kesedaran perlu dipertingkatkan, dan kearifan lokal tu utamanya contoh etnosains kita kan. Saya bukan ahli sains, tapi etnosains kita, ilmu-ilmu masyarakat Melayu ni Prof, dalam manuskrip Melayu di perpustakaan kita banyak. Di UKM sendiri banyak, kita ada satu pusat manuskrip tanah Melayu di Atma contohnya, tentang herba-herba Melayu. This is what we call etnoscience. Daripada herba tu boleh menyembuhkan penyakit. Ini kita tidak explore secara mendalam. Itu juga tentang development ataupun bangunan. Contoh kenapa bangunan rumah Melayu kita ada kekisi angin boleh masuk, that is for ventilation. Kaedah kita membina even bangunan itu sendiri pun mengambil unsur-unsur alami kan. Jadi that one kita tak ada dalam development yang kita kata yang the colonial knowledge yang kita terima, yang kita implementkan dalam konteks perancangan pembangunan kita. So kita kena berfikir secara strategik. Itu poin saya ialah umat Islam, ilmuwan Islam terutamanya perlu berfikir secara strategik. Bila nak fikir strategik, kita bukan fikir secara tahun depan, esok dan sebagainya. Ya, mereka ni orang bukan Islam ni dah fikir bukan 20-30 je, 20-50. Mungkin 100 tahun akan datang kan. So kita walhal kita ni agama yang futuristik sampai ke akhirat kita fikir, tapi kita dalam implementasi, dalam cara kita bertindak, kita tidak implementkan kaedah berfikir secara strategik dan futuristik ini. Jadi kita tak fikir ke depan. Kita hanya fikir reaction kita untuk SDG is this. So kita pun Islamizekan few programs and project and activities sebagai contoh. And then kita pun mungkin akan terjebak dalam perangkap sama dan sebagainya kan. So that one yang kita memerlukan kepada alternatif yang kita bina sendiri berdasarkan kepada ilmu yang ada dalam masyarakat kita, keupayaan. Macam tadi Dr. Zainal kata capacity building dalam masyarakat kita sendiri. Ya, yang kita boleh tonjolkan, kita boleh angkat contoh daripada masjid tadi, imam dan sebagainya, yang kita boleh, tak perlu mungkin kita cakap SDG, imam mungkin tak faham isu SDG ni. Cukup kita ambil daripada teras ilmu kita sendiri, amalan kita sendiri yang kita boleh laksanakan dalam masyarakat kita. So saya rasa kita perlu positif dalam menapis menyaring secara kritis. Jadi gunakanlah kearifan kita yang ada supaya kita mampu membina kembali peradaban kita dengan lebih baik pada masa akan datang. Allahu a'lam. InsyaAllah Prof, itu saja Prof. Okey, terima kasih. Dr. Zainal, 2-3 minit. Ya, 2-3 poin ya. Saya rasa saya dah sebut banyak apa yang terbuku selama ini ya, 2 tahun dah perjuangan turun naik Putrajaya discussion dengan Tokpa dan juga melihat sendiri apa yang berlaku di Jeli, kekecewaan Tokpa melihat pembangunan yang tidak tercapai di Jeli. Bekalan pipe masih menggunakan apa ni Prof Mansur, pipe dia masih lagi pipe berdasarkan apa tu yang bahaya ni, apa tak apalah, masih lagi itu. Jadi maksud saya di sini adalah bagaimana sebenarnya keindahan Islam itu. Saya rasa kita nampak bila kita bicara separately, kita nampak, tetapi bila kita letakkan di peringkat amalan, di situ kita lihat bukan kepincangan Islam tapi kepincangan Muslim menterjemahkannya dan mengintegrasikannya. Ya, sebab knowledge yang kita ada itu sangat terpisah, dan kadang-kadang sekarang kita tak ada orang yang boleh bicara seperti ulama dulu yang betul-betul transdisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary. Itu yang pertama.
Jadi di situ bukan sekadar umatan saja, Dr. Wan, saya setuju, tetapi yang lebih kerangka lebih besar adalah rahmatan di alamin. Sebab sekarang ni kita nak tunjukkan bahawa kita boleh masuk dalam SDG, kita beyond sebab kita ada konsep rahmatan di alamin. Tak kira lah dia kucing, dia pokok, dia Kristian, dia agama apa pun. Yang kedua, saya rasa SDG ini menekankan benda yang sama, ya, walaupun ada pasti ada benda yang perlu ditambah sebab kita rasa well-being dia untuk apa? Untuk dunia saja. Well-being kita untuk akhirat sekali. Well-being dia untuk apa? Bukan untuk Tuhan, kita untuk mardhatillah sekali. So ini komponen yang mesti ada, religion yang mesti ada. Sebab itu di UAE kita tambah SDG 17 jadi SDG 18. Ya, 18 tu spirituality yang kita nak tambah lagi. Okey. Tambah lagi. Dan itu kita bicara bila kita tengok konteks yang sesuai lah. Kalau dekat UN kan kalau lah. Ya. Kedua, kita kena redefine balik, Prof. Saya rasa tidak nampak jalan lain. Pengalaman turun ke Parlimen Konstitusi, saya rasa kita kesian. Konsep development kita masih lagi mengutamakan T20, tidak B40. B40 pun sekarang dah jadi B60, B70 dah. Tapi kerangka kita masih kerangka sama. Tapi alhamdulillah, belanjawan dah ada masuk sikit-sikit, ya. Dan saya rasa saya sangat terpanggil bila Prof Mansur kata ini masa untuk kita bawa champion-champion JAKIM kita, IKIM kita dan mana-mana yang menerajui pengajian Islam, UAE dan sebagainya duduk sekali on the practical issue. Cukuplah kita perbincangan di tahap kayangan, bukan kluster kayangan je, perbincangan kayangan saja pun kita dah turun dan kebumikanlah. Ya, sebab ini kita pertama kali kita hadapkan bawa ke bumi, ya, bukan ke bumi kan? Bukan ke bumi kan, itu yang bawa ke atas bumi. Ini di mana pada saya pertama kali kita dihadapkan dengan contestations of ideology UN, which is very strong SDG dia, dan di mana kita meletakkan, ya, kerangka Islam kita secara proaktif, bukan secara reaktif. Terima kasih, Prof. Okey. Sama-sama. Dr. Azmul ada 1-2 minit. Saya ada 2 perkara saja yang mungkin boleh dibangkitkan secara epistemological talknya. SDG ini kita boleh respon daripada 2 perkara, 2 aspek yang mungkin yang kita tidak bincang secara detail tadi, iaitu maqasid syariah. Perbahasan maqasid syariah yang dibawa oleh ulama fiqh dari segi usul fiqh itu mungkin boleh di-generalizekan dalam satu kerangka yang lebih untuk mencabar ataupun sekurang menjadi mirror kepada SDG itu. Yang keduanya adalah sumber yang keduanya selepas maqasid syariah ialah kearifan lokal tadi. Kearifan lokal itu perlu menjadi sumber dan inspirasi kepada pelaksanaan SDG itu. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih. Saya ingat terima kasih semua. Saya ingat itu saja waktu yang kita dapat bersiaran pada petang ini. Saya sangat mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang hadir, yang dapat menyertai perbincangan pada petang ini. Profesor Madya, Dr. Zainal, Samsi, Wan Fazal dan juga Prof Mansur, ya. Dia datang kadang-kadang, dia datang juga, dia ada waktu, dia join juga kita. So terima kasih banyak Prof dan juga Dr. Azmul dan pihak Majlis Dakwah Negara yang menyediakan logistik untuk kita dapat melaksanakan program kita pada petang ini. Dan saya harap apa yang kita laksanakan ini adalah sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab kita, ya, untuk, kalau tadi kita sebut mengarus perdanakan diskurs ini, maka ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mendidik masyarakat dan juga mengarus perdanakan wacana yang kita rasakan penting ini, ya. Saya ingat sekadar itu dulu pertemuan kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya mohon maaf di atas sebarang kekurangan dan saya sudahi pertemuan kita ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Profesor Madya, Dr. Zainal, Samsi, Wan Fazal dan juga Prof Mansur, pertemuan kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi